menarik juga, sebab saya sebenarnya ada satu lagi benda yang saya nak tanya Ustaz sekejap lagi lah. Berkenaan dengan teknik ataupun cara lah. Oh, cara. Nanti kita pergi detail lah sikit lah. Boleh. So cara untuk berkongsi. Cara untuk berkongsi. Satu, yang keduanya antara marketing dan juga inspirasi. Sebab saya rasa inspirasi satu part, tapi yang penting marketing dan branding sekarang. Sebab sekarang media sosial ni jadi tempat marketing dan juga branding. Yalah, terutama orang yang memang membuat servis training kejayaan. Macam mana nak jadi orang berjaya. Dia mesti kena tunjuk dia berjaya. Kan, berjaya. So orang tengok bukti lah, apa bukti dia kan. Buktinya apa? So pertama sekali dia kena define dulu berjaya macam mana kan. Bagi orang yang betul-betul betul-betul genuine, betul-betul yang berpaksi pada landasan yang betul, dia prinsip kejayaan dia, maka orang tak nampak lah hal kebendaan. Okey. So isu cara tu kita kena luruskan apabila kita menulis sesuatu, tujuan untuk apa? Tujuan untuk inspirasi. So kita tulis bukannya merujuk pada diri kita, kecuali tadilah atas nama untuk memberi dorongan pada orang lain, bantu sama, sedekah. Kalau dalam bab lain, bab lain, contohnya bukan sedekah lah, apa lagi ya? Susah cari contoh lain. Contohnya sembahyang malam, tahajud. Kita nak bagi inspirasi ni. Takkan kita nak cerita kita bangun malam tadi saya berjaya sembahyang 12 rakaat tahajud dan 9 rakaat witir. Saya menangis atas tikar sejadah. Saya menangis, saya mengenangkan dosa saya. Takkan kita macam tu kan? Tak boleh. Atas nama inspirasi tak boleh. Itu bukan ia akan hilang pahala lah. Boleh di dunia, tak ada masalah. Tapi di sisi Allah tu mungkin tak ada nilai lah, sebab kita dah menceritakan akan ada riak ni, unsur-unsur riak dalam diri kita. So caranya adalah kita berkongsi kelebihan bangun sembahyang malam, berkongsi tips ayat Quran, tips cara bangun malam. Boleh. Tips bangun malam tanpa alarm. Contoh lain. Tajuk tak tidur terus. Tajuk sedap kan. Macam tu. Tips bangun malam dengan tidur 3 jam, contohlah macam tu. So walaupun kita tulis tip tu adalah merujuk kepada apa yang kita buat, tetapi cara kita tulis tu tak nampak macam kita buat. Kita hanya cakap cara pertama begini kan, sebelum tidur minum air susu 1 gelas, contoh. Mandi dulu sebelum tidur. Macam-macam lah tips tu. Dia beri tips tu, maka orang nampak kita dapat membantu orang, memberi inspirasi bagaimana nak bangun malam, semalam-malam dan sebagainya. Itu caranya. Dan cara lain adalah kita menceritakan cerita orang lain. Ada seorang kawan yang saya kenal masa sekolah, dia bila nampak je tukar sapu mesti akan bagi RM50, tak kurang. Macam tu dia cerita kawan dia. Sebolehnya jangan take lah kawan tu. Nanti dia nak jaga hati dia. Sebab kalau dia tak nak jaga hati dia, mesti dia cerita pada orang lain. Dia cerita pada orang lain, tapi dia nak cerita tu sebab dia nak jaga hati dia. Dia nak jaga hati dia. So kita kena jagalah hati dia tu kan. Jadi dengan cara tu dapatlah memberi inspirasi kan. Macam itulah lebih kurang. Cuma ada satu hadis. Hadis ni menarik. Saya baca hadis ni, satu benda yang best lah walaupun ringkas. Daripada Sahih Muslim, hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, innallaha yuhibbul 'abdal at-taqi al-ghani al-khafi. Ni Nabi memang power lah bila sebut hadis ni. Pendek je tapi maknanya sangat mendalam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengasihi hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalannya. Allah. Nampak ada lagi kaya. Kalau orang miskin Allah tak kasih lah. Kena define pula situ. Kaya apa ni? Jadi ada definisi daripada Nabi SAW. Hadis lain lah. Nabi kata bukanlah kaya itu adalah kayanya harta, tetapi kaya tu kayanya itu adalah kaya jiwa. Kaya jiwa ni maksudnya, kaya jiwa ni maksudnya tak meminta-minta lah. Nanti sesi lain cerita kaya ni cerita lain. Cuma ujung tu disebut menyembunyikan amal. So ulama bahas lah menyembunyi itu macam mana. Antaranya adalah buat dalam keadaan tak ada orang tahu, walaupun isteri sendiri. Sampai tahap tu ekstrim dia. Ya, memang ada salafus saleh, dia semayang, supaya tahajud, berdoa, nangis.
Dan isteri dia sedar. Lepas tu dia buat tidur. Lepas tu isteri dia, abang kenapa nampak menangis? Oh tak, mata abang masuk abu. Tu zaman selalu besar dah. Sampai tahap itu dah. Nak Jaga hati kan. Kita alhamdulillah berjaya. Awak beruntung dapat suami macam saya. Tajuk setiap malam sudah. Itulah masalah ajalah. Tapi itulah, kita kalau boleh kita memanglah nak capai level tu mungkin agak susah lah, tapi kita minimumkan pengetahuan tu. Isteri saja, anak jangan tahu. Macam itulah. Nak jaga supaya hati kita ni sentiasa ikhlas melakukan amal soleh. Saya kadang-kadang terfikir kot Ustaz, sebab saya selalu tulis juga, baru ni saya ada tulis pasal sebab kan ramai orang suka tunjuk romantik dekat media sosial, ramai orang suka tunjuk pegang tangan kan di media sosial. Cuma saya terfikir satu soalan kan. Kalau tidak ada media sosial, adakah kita buat tak benda yang kita tunjuk tu? Itulah. Kan? Itu satu soalan kan. Maknanya kalau tak ada media sosial, kalau tidak ada kalau tak ada benda yang kita upload ataupun benda media sosial tak adalah kata tak ada. Ada tak kita buat benda yang anggaplah kita hidup tahun 90. Tahun 90-an. Adakah kita akan buat benda yang sama yang kita tunjuk dalam media sosial? Sebab kalau jawapannya mungkin kita kata ya ataupun tidak. Kalau ya, maknanya something wrong lah. Maknanya yang kita buat kadang-kadang, sebab kadang-kadang benda yang kita tunjuk tu, pada saya begini, benda yang kita tunjuk ni kadang-kadang benda yang jarang kita buat. Benda yang selalu kita buat tak tunjuk dah. Benda tu dah memang dah lali, dah selalu buat. Dah rutin kan. Macam kita makan nasi lah, ada tunjuk hari-hari. Kan? Ataupun masuk tandas, hari ni saya masuk tandas. Ada. Sebab benda tu hari-hari. Melainkan masuk tandas dia tak tutup pintu kali tamu contoh kan. Benda yang berbeza baru kita tunjuk. Jadi maknanya pada saya kalau tengok dari satu sudut itu, kita kena sentiasa muhasabah lah, kena check balik kan. Kita buat kerana apa sebenarnya. Sebab kadang-kadang mungkin untuk inspirasi, tapi sejauh mana inspirasi itu benar-benar inspirasi. So cuma takut-takut bukan apa, kita menipu untuk diri sendiri. Cumanya boleh atas nama sedekah tadi. Sebab kita mensedekahkan keromantikan kita itu kepada isteri kita. Dan nak mendorong orang lain pun juga buat sama. Tapi janganlah selalu cerita kan. Contohlah kita dari inspirasi sedekah ni. Katalah kita sedekah. Saya tengok satu video video TikTok lah. Sekarang ni layan TikTok, banyak TikTok budak-budak kan. Sebab kita tengok konten kan. Ustaz TikTok juga ni. Nanti kita buat video TikTok. Siap kau. Dia tunjuk dia keluarkan duit RM50, dia sedekahkan pada cleaner, tukang sapu. Kan bagus. Perempuan tu sangat bagus. Cuma alangkah bagusnya yang RM50 tu jangan rakam. Rakam yang RM10. Yang ke RM10, RM50 tu tak payah rakam. Biar hanya kita, Allah dan orang yang terima tu sahaja tahu yang kita bagi RM50. Rakam saja RM10. Padahal dalam tu dah ada RM50 dalam sampul, ya budak sampul. Macam tu. Supaya kita sebenarnya nak beri inspirasi. RM10 pun dah okey. Dah okey. Jadi RM50 tu biarlah kita, Allah dan orang yang terima saja tahu. Punya kita bagi sedekah ada RM60 bersama dengan RM10 tadi. Begitu. Sebab tu ramai orang macam orang yang selalu sedekah, Ustaz Abid Liu ke Cikgu Fazli ke, dia cerita tu yang sikit saja, banyak dia bagi, cuma dia tak cakap lah. Kan? Dia tunjuk ni sebahagian kecil saja sebenarnya. Tujuannya untuk orang sedekah lama lah, orang sedekah dia derma lagi tu tujuan dia. Tapi sebenarnya di sebalik tu banyak dia bagi tanpa diketahui oleh media sosial lah. Jadi kita nak inspirasi pun kena pandai lah. Kena trik sikit lah. Mana kena pilih jugalah benda ni untuk inspirasi. Benda ni biar Allah saja tahu. Sebab saya ingat cakap sedekah ni, saya rasa sebenarnya kan di Malaysia ni Ustaz, kita tengok ramai di kalangan orang-orang yang suka tunjuk kat media sosial sedekah. Tapi sebenarnya ada orang yang jauh lebih hebat yang langsung tak tunjuk. Kan? Yang langsung tak tunjuk, kita tak kenal dia siapa, tak tahu. Bahkan saya ingat ada satu masjid tu, JK Masjid ni, setiap kali Jumaat, sebelum PKP lah, setiap kali Jumaat Ustaz, JK ni akan cari satu tabung tu, cari duit. Dia ada segumpal duit. Jadi setiap Jumaat mesti ada segumpal duit. Duit yang berikat. Banyak lah. 1,000. Oh, Setiap Jumaat 1,000.
Jadi ahli AJK masjid tu tahu. Ya cari duit tu dulu, takut Dia cari ambil. Tapi maknanya dia tahu lah orang itu mari ke tidak, dia tahu. Sebab orang tu konsisten sedekah tapi tak tahu siapa. Dan saya pernah tengok satu cek disedekahkan oleh hamba Allah. RM 1 juta ringgit. Tak tahu siapa. Sedekah untuk bina masjid. Itulah Kan? betapa orang nak jaga. Saya rasa antara orang, yalah, kalau dari satu sudut, inspirasi saya terinspirasi dengan orang macam ni. Ya. Kan? Kita tak tahu dia siapa dia, apa dia buat, kita tak tahu pun. Tapi tengok sumbangan tu, ya Allah, 1 juta ringgit, kita kalau dapat 1 juta lagi macam-macam benda beli lah. Tapi dia 1 juta ringgit buat untuk bina masjid. Subhanallah. Itulah. Itu sebenarnya Inspirasi. the real hero lah kita katakan. Unsung hero. Sebenarnya begitulah sepatutnya kan. Sepatutnya bila kita bagi sehingga orang tak tahu. Begitulah berlaku zaman salafus soleh dulu. Orang miskin dapat makanan, tak tahu siapa. Bila meninggal kan tu, orang baru tahu dia bagi. Sebabnya dah tak ada makanan malam-malam. Sampai tahap tu barulah kita ni memang mulialah, dilihat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seharapnya kita kena kontrol konten kita ni supaya konten kita ni lebih bermanfaat kepada orang lain dan juga kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Itu sebenarnya macam tu. Hidup kita ni bukan sekadar dunia saja. Kalau dunia saja, lantak kau lah kan. Dah kubur masing-masing. Biasa guna hujah tu lah, kubur masing-masing. Memanglah, sebab kubur masing-masing lah kita cakap. Kalau kubur sekali boleh tolong. Tolong jawab kan. Dahlah, awak tolong saya tolong awak, macam tu lah, macam exam lah. Tapi ni kubur masing-masing, kita tak pasal cakap lah, sebab kita tak tahu bagaimana akhirnya kita. Jadi sama-sama kita ni memang kena betulkanlah cara kita fikir. Jangan ikut cara orang barat lah. Orang barat memang sengaja gitu. Maknanya benda yang viral tak semestinya betul. Tapi dia benda yang viral tak semestinya bagus lah. Tapi ada pula walaupun inspirasi, tapi maknanya kita tetap ada batas-batas sebagai muslim. Sebenarnya ada batas-batas yang kita kena jaga, Ustaz. Ya. Especially batas hati. Maknanya kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang saya fikir juga, kalau saya nak buat benda ni, nak post benda ni, cuba fikir je, ikhlas ke tidak, buat kena siapa. Kan, aku nak apa sebenarnya bila aku tunjuk dekat media sosial ni. Kan, sebab kita boleh tengok balik. Macam mana tengok balik tau? Tengok balik dari sudut lepas kita post. Cuba tengok balik attitude kita. Sekejap-sekejap buka tengok, alamak, ada like tak? Kan, alamak, berapa orang share? Itu SKKS lah tu. SKKS. Kurang kasih sayang lah tu. Maka saya rasa benda ni, kalau kita perhatikan balik benda tu, kalau kita ada benda-benda tu yang saya sebut tadi, yang disebut oleh Ustaz tadi, maknanya nak jaga hati lah, nak kena jaga hati lah tu. Nak kena didik balik Ustaz. Itu yang berlaku. Ada orang dia sengaja buat benda-benda yang mengundang kecaman-kecaman. Pernah jumpa kan orang buat macam-macam buat kan. Dia sengaja tunjuk, mas dia leh-leh macam tu. Jadi saya terbaca satu post daripada Dr. Daud Bakar lah. Kan, poster tu saya terpanggil. Bila tengok tu, betul lah, Dr. Bakar kata jangan mudahkan orang membuat anggapan buruk kepada kita dengan perbuatan kita sendiri. Ya, ibarat macam ni lah, minum air teh dalam botol arak. Macam tu. Sama juga konten-konten tadi, konten-konten riak tadi. Dia tahu orang mengata dia nak riak ni, dia sengaja buat supaya mendapat kecaman. Atas alasan bila kau kecam aku dapat pahala. Siapa kata macam tu? Kan? Bila kecaman dapat pahala ni, bila orang kecam kita buat baik, orang kecam kita bersabar, dapatlah pahala. Ni dia bangga pula orang kecam dia. Sebab dia, tapi dia yang mengundang lah. Dia yang mengundang kecaman itu, mengundang persepsi-persepsi itu. Jadi kita kena jagalah. Sebab apabila ni dipanggil, benarnya mereka buat ni, orang buat begitu atas tujuan marketing. Orang ramai komen, orang ramai share, engagement tinggi lah, maka follower bertambah, maka jualannya meningkat. Macam tu lah, banyak lah berlaku. Kita dah tahu lah. Tengok perangai, tahu sangat ni, sengaja buat macam ni. Sengaja langgar, sengaja langgar SOP, sengaja buat macam ni. Sebenarnya benda tu viral, benda tu ramai orang bercakap, maka engagement tu naik dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya tindakan tu
tak betul lah. Sebab kalau benda tu bagus, kalau benda tu baik, sudah tentu orang ikut. Benda tak baik kita buat, orang kecam lah, memang lah. Jadi bila kita buat benda jahat, orang kecam, memang akan mengundang satu benda yang budaya tak elok lah. Budaya tak elok kan. Macam kisah apa, video-video konten yang tak elok sebelum ni, yang viral-viral. Ya, banyak. Kan? Macam-macam yang viral kan. Ada yang menyamar jadi peminta sedekah lah kan, macam-macam. Lepas tu beli balik yalah, ada yang paling ganas tu, print duit 100. Nak tunjuk duit banyak ni, dia cetak print biasa duit 100. Lepas tu terkantoi sebab ada duit tu tak terpotong. Tengah live tu, tak duit kan dia panjang itu, dia potong panjang, dia tak potong tu terkantoi lah dia. Lepas tu dia tak buat lah kan. Jualannya memang bagus lah, cara cakapnya bagus lah, tapi sikap begitu tu, cara begitu tu sebenarnya nak riak. Riak dengan cara yang salah. Dah lah riak tu salah dah. Dengan cara yang salah, langgar undang-undang. Macam mana nak kata macam mana, macam kita berak dalam rumah orang, di ruang tamu. Berak dalam rumah tu salah dah, patut berak di ruang tamu pula. Macam tu lah, lebih kurang kan. Jadi bila kita nak cari konten ni, pertama sekali riak kekayaan tu satu hal kan. Riak nak tunjuk dia kaya dan sebagainya, tu hati kita lah.